Okey, sebenarnya dia kawasan yang melibatkan kawasan fasa 4A. 4A dia terdiri daripada 100 buah rumah. 100 buah rumah. Tetapi daripada 100 buah rumah, 60 buah rumah telah keluar, berpindah ke rumah transit. Rumah transit. Dan yang masih baki ada 40 buah rumah. 40 buah rumah. Dan dari 40 buah rumah yang kami kenal pasti, 37 buah rumah telah memberi mandat kepada suara penduduk, pada Badan Bertindak Suara Penduduk untuk keluar juga. Tapi dengan syarat pihak pemaju keluarkan terlebih dahulu dokumen perjanjian. Itu hakikat dia. Sekarang kita ada bukti, kita ada dokumen, semua kita ada. Dan kita ada surat daripada pihak UDA yang mengesahkan, yang melantik 6 orang sebagai wakil bagi penduduk dalam berurusan dengan pihak UDA. Dan baru-baru ini kita telah bertemu dengan pegawai UDA yang datang daripada Kuala Lumpur, iaitu Tuan Syed Omar, dan kita telah berbincang dengan dia dan nampak hasilnya hanya dalam beberapa perkara yang saya rasa teknikal saja, sedikit lagi. Dan banyak perkara yang kita rasa kita berpuas hatilah, pihak pemaju telah masukkan dalam dokumen perjanjian. Cuma beberapa perkara saja. Cuma dalam hal ini kita hanya perlu berbincang dengan pihak pemaju dalam 2 perkara yang penting. Pertama, kita nak selesaikan masalah senarai nama yang melibatkan yang masih tinggal dalam 37 buah rumah ni yang masih tinggal, dan yang selebihnya yang tak memberi mandat itu terpulang kepada pihak pemaju berurusan dengan pihak mereka lah. Citizen journalist spoke to one gentleman who is still living amongst the rubbles, and this is what he said. Bagi kami keluar. Nak bagi apa? Oh, dia tak bagi surat rampasan apa lagi lah. Tak. Jadi ketua kampung di sini tu ada ketua kampung penyamun. Tak minta pertolongan dari dia belum dia ketua. Dia mau support UMNO kan, bukan dia mau support kita. Pasal itulah ini hari Tanjung Tokong boleh kalah pasal dia tak support kita. Dia kalau support 48 tahun Tanjung Tokong tak pernah kalah. Ada rekod. Pasal apa ini tahun dia kalah? Orang tak mau support. Pasal itu Jahanam bagi roket. Saya bagi derek tadi roket orang apa? Ini kali orang menang lah. Ya, roket pun gelap. Sini TUQ lah. Yang bawa basikal tu kan. Jadi state government tak boleh tolong. State government dia tak mau tengok, dia kata Pulau Pinang dia punya style. Dia dah ada pun ketua Pulau Pinang dia punya pasal. Dia tak mau tindakan. Sebab sekarang tanah ni memang UDA punya lah, tapi pakcik ada tol itu dah. Tanah ni bukan UDA punya, bukan kerjaan punya. British government bagi orang nelayan duduk. Kepada nelayan lah. Jadi ada surat janji ke apa? Surat janji, surat dapat dia orang punya tangan, dia orang tak mau keluar. Itu surat tipu. Inilah paling lama punya Tanjung Tokong kalau mau tengok. Pakcik pegang? Pakcik boleh masuk dalam TV tak? Tak lagi. Tak boleh. Boleh masuk kan? Mana tahu lah kan, mungkin pakcik tak mau bagi orang tahu cakap apa kan? Takut apa? Tak takut lah. Jadi pakcik nama apa? Muhammad Yusof. Muhammad Yusof lah. Umur 84. 84. Oi, nampak muda lagi. Jadi pakcik dah tinggal dari sini sejak kecil lah? Saya kahwin mai sini tahun 50. Sampai sekarang saya duduk sini. Bini saya meninggal. Penduduk di sini pekerjaan apa? Kebanyakan penduduk di sini bekerja sebagai banyak di bidang pelancongan lah, hotel line, dan ada juga yang menjadi nelayan, dan ada juga menjadi peniaga. Kebanyakan peniaga lah. Ada yang kerja hari Tu ada yang miskin tegar, yang cukup miskin. Miskin tegar ada, tapi bilangannya tak ramai. Hanya yang golongan miskin dan sederhana. Itu ramai. Sebab saya tengok semua pun hidup sederhana juga lah. Miskin tegar mungkin dalam 5-6 rumah lah yang pernah saya tahu. Jadi dari segi keselesaan tu, ada pernah pergi rumah transit tu? Pernah. Jadi
rasanya tempat tu boleh tinggal lah. Kalau dibandingkan rumah lama dengan rumah baru ni, beza sangatlah. Rumah lama dengan rumah transit, yang dikatakan rumah transit ni memang jauh berbeza lah. Kalau kita tengok rumah lama dengan halaman rumahnya, dengan ruang tamunya, dapur yang besar, kan, bilik mandi yang besar, kan. Kalau kita pergi ke rumah transit, kita tengok semuanya terhad, kan. Bilik air pun sangat kecil, memang sangat kecil. Tapi kita akulah, untuk memberi laluan kepada pembangunan, kita terpaksa berkorban menempuh perkara-perkara sebeginilah. Jadi masa buat setiap kali rumah yang nak dirobohkan dibuat oleh penduduk sendirilah. Jadi penduduk tak ada sendiri. Macam bulldozer, tak ada macam resistor nak lawan-lawan, taklah. Penduduk sendiri yang dengan rela hati berpindah ke rumah transit dan kembali kepada rumah lama. Mereka sendiri yang robohkan, mereka sendiri yang keluarkan zinc, mereka sendiri yang keluarkan tiang dan sebagainya. Jadi di sini tidak ada isu lah yang pemaju yang datang dengan bulldozer meruntuhkan bangunan rumah mereka. Agaknya dalam jangka masa berapa lama baru kampung ni boleh dipindahkan semua? Saya rasa seawalnya mungkin bulan April hingga pertengahan tahun 2010 lah. Manakala sekarang kita dalam proses perbincangan, masih lagi dalam proses perbincangan. Dan untuk membina rumah transit pun mengambil masa lebih kurang, kami difahamkan dalam 22 minggu. 22 minggu, mana kata dalam 5 bulan setengah hingga 6 bulan kan. Jadi proses untuk menandatangani perjanjian pun kita akan cuba dalam tahun ni jugalah. Tapi tak silap saya, ada juga pihak yang kata nak buat kampung Heritage Village tu dari pihak mana tu? Oh, itu sebab kampung pun, rumah pun dah tak ada dah, macam mana dah? Pihak Persatuan tu. Itu pada Persatuan Penduduk Kampung Teluk Tokau. Oh, ada lagi satu persatuan lah. Ada tu. Kita ni bukannya persatuan. Sebenarnya kita ni adalah badan bertindak. Badan bertindak suara penduduk, di mana penduduk sendiri yang bangun dan bangkit menangani hal ini. Kan? Jadi macam ad hoc committee lah. Kan?